Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Gempa bumi berukuran 6.2 pada skala Richter menggegarkan Filipina pada Khamis. Gempa kedalaman 112 km itu berlaku di perairan Bandar Calatagan pada pukul 10 pagi waktu tempatan. Ketua Polis Calatagan, Emil Mendoza berkata, tiada laporan segera mengenai kerosakan diperoleh. Gegaran yang turut dirasai di Manila itu memaksa orang ramai menyelamatkan diri. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Taufan Biparjoy yang membadai India dengan membawa angin kencang 165 km sejam dilaporkan semakin lemah awal pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi India, Biparjoy yang membadai pesisir pantai berhampiran pelabuhan Jakhau pada Khamis bergerak dengan kelajuan 110 km sejam menuju ke timur laut negara itu sebelum ke wilayah Sind, Pakistan. Terdahulu, hampir 82,000 penduduk di Pakistan telah dipindahkan ketika negara itu bersiap sedia menghadapi taufan Biparjoy yang dijangka membadai hari ini. Menteri Perubahan Iklim Pakistan, Sherry Rahman berkata, mereka yang dipindahkan kebanyakan penduduk yang tinggal di kawasan pantai negara itu. Ribut dan ombak dijangka mencecah hingga 4 meter dengan banjir berkemungkinan berlaku di Karachi yang menempatkan kira-kira 20 juta penduduk. Dunia kini sedang berdepan dengan bencana perubahan iklim. Ini dengan negara di seluruh dunia jauh tersasar dalam memenuhi janji dan komitmen iklim. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres berkata, suhu purata yang dicatatkan dunia dijangka mencecah 2.8 darjah Celsius, melebihi suhu direkodkan sebelum era perindustrian menjelang akhir abad ini. Hampir 2 kali ganda daripada 1.5 darjah Celsius yang ditetapkan Badan Dunia itu. Katanya industri bahan api fosil perlu melakukan peralihan sepenuhnya. Ini kerana produk industri terbabit kini tidak lagi serasi dengan kelangsungan hidup manusia. Tambah beliau, matlamat 1.5 darjah Celsius itu mungkin menjadi nyata sekiranya perjuangan menentang perubahan iklim dipercepat. TikTok dijangka melabur berbilion dolar ke Asia Tenggara pada tahun-tahun akan datang. Ketua Eksekutifnya, Shou Zi Chew berkata, ia berikutan kejayaan aplikasi itu menjadi salah satu platform e-dagang utama terutama di Indonesia dan negara Asia Tenggara. Menurutnya, ahli gabungan e-dagang aplikasi berkenaan telah memperoleh keuntungan dan meluaskan pasaran selepas setahun pelancarannya. Ia mencatatkan kadar pertumbuhan terpantas naik 7 kali ganda kepada 4.4 bilion dolar tahun lalu berbanding 600,000 dolar pada 2021. Badminton terbuka Indonesia 2023, beregu lelaki utama negara Aaron Chia Sohwayik akan beraksi dalam pusingan suku akhir hari ini. Pilihan kedua itu dijadual menentang wakil Jepun Akira Koga Taichi Saito. Wayik mengakui mereka perlu fokus dalam perlawanan seterusnya dan akan melakukan sehabis baik. Terdahulu, Aaron Wayik mengesahkan slot suku akhir selepas mengetepikan Choi Sol-gyu Kim Won-ho dari Korea Selatan 21-19, 21-16 sekaligus menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang masih meneruskan cabaran di Indonesia. Beralih ke bola sepak, Liga Negara Eropah, Spanyol mengesahkan tempat ke perlawanan akhir selepas menewaskan Itali 2-1 awal pagi tadi. Gol kemenangan skuad La Roja dijaringkan penyerang Jose Lu pada minit ke-88. Spanyol membuka jaringan seawal minit ke-3 menerusi Jeremy Pino. Itali kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Ciro Immobile yang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-11. Spanyol dijadual bertemu Croatia dalam perlawanan akhir awal pagi Isnin. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente berkata kejayaan menewaskan Itali meningkatkan semangat pasukan. Pemain juga mengikuti perancangan yang telah ditetapkan. Sebelum ini, Fuente dikritik hebat selepas La Roja tewas 2 perlawanan pertama pada Mac.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.